Selamat pagi dan salam sejahtera kepada panel penilai saya pada hari ini. Saya Albert Ting, pelajar PSMP Matematik SK Ambilan Jun 2014 akan membentangkan, maafkan saya, 2016 akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk penggunaan kaedah Dido bagi meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah matematik dalam kalangan murid tahun 4. Kajian saya ini adalah di bawah seliaan Encik Zaidi bin Syadan. Untuk bahagian pendahuluan, iaitu pada bahagian pertama, pengenalan, terdapat 3 aspek penting matematik yang perlu dikembangkan dalam penyelesaian masalah, iaitu matematik sebagai penakulan, kedua, perwakilan, dan ketiga, penyelesaian masalah. Kefahaman yang mendalam bagi kemahiran penyelesaian masalah penting untuk dikuasai murid-murid kerana kemahiran ini melibatkan pengaplikasian dalam kehidupan harian serta menjadi asas pada pembelajaran pada peringkat yang lebih tinggi. Ini menurut Zakwan dan Samsiah pada 2013 yang berkenaan dengan kajian saya ini. Okay, untuk bahagian konteks 1.2, apa itu kaedah Dido? Kaedah Dido terdiri daripada 3 langkah mudah untuk menjawab soalan penyelesaian masalah matematik. Langkah pertama iaitu diberi yang menerangkan menyenaraikan nilai-nilai matematik yang penting berdasarkan pernyataan masalah yang diberikan. Yang kedua, dicari yang menerangkan mencari isi penting dan mencatat kehendak pernyataan masalah dalam mencari nilai matematik baru. Yang ketiga, operasi menetapkan operasi matematik yang betul dan tepat berdasarkan langkah diberi dan dicari. Okey. Kaedah Dido ini merupakan singkatan bagi 3 langkah iaitu diberi, dicari dan operasi. Okey, bagi refleksi pengajaran pula iaitu berkenaan dengan masalah yang timbul iaitu murid lemah dalam penguasaan dalam penyelesaian masalah matematik, iaitu pertama, murid tidak memahami kehendak soalan, kedua, murid sukar membentuk ayat matematik berdasarkan pernyataan masalah, ketiga, murid tidak menggunakan operasi matematik yang tepat berdasarkan kehendak soalan, yang seterusnya, murid mudah hilang fokus dalam kelas bagi topik yang tak dipahami oleh mereka. Contohnya adalah topik penyelesaian masalah matematik. Seterusnya, murid takut menjawab soalan penyelesaian masalah matematik kerana mereka sudah tidak tahu benda itu, jadi mereka timbul rasa takut. Jadi, perkara-perkara yang saya nyatakan tadi merupakan pengalaman saya sendiri sewaktu saya menjalani praktikum di sekolah dan mengajar tentang topik penyelesaian masalah matematik. Okey, bagi fokus kajian pula, pemilihan fokus kajian. Pengkaji memfokuskan kajian ini terhadap penguasaan kemahiran murid dalam menjawab soalan penyelesaian masalah matematik bagi topik, nombor dan operasi asas. Topik ini dipilih kerana nilai yang digunakan adalah nombor bulat dan tidak melibatkan sebarang penukaran unit. Bagi pengumpulan data awal, saya menggunakan kaedah analisis dokumen. Okey, dokumen yang dianalisis ini ialah lembaran kerja penyelesaian masalah jisim yang pernah dibuat oleh murid saya. Okey, ini adalah salah satu contoh salah satu contoh hasil kerja murid yang memang lemah dan mempunyai masalah dalam penyelesaian masalah matematik. Okey, di sini saya telah mengenal pasti 3 jenis pola kesahan, iaitu yang pertama, K1, operasi matematik yang salah. K2, operasi penyelesaian masalah yang tidak lengkap untuk menjawab kehendak soalan. K3, tidak menulis ayat matematik bagi setiap soalan penyelesaian masalah matematik. Okey, kod-kod kesalahan ini telah dijadualkan seperti berikut. Okey, pada bahagian ini pula, analisis markah lembaran kerja penyelesaian masalah jisim tahun 4. Okey, seperti yang saya maklum tadi, ini hasil murid
murid ini adalah hasil, ini adalah hasil kerja, hasil dapatan daripada lembaran kerja yang dibuat oleh murid, dan sini kita boleh nampak hanya 4 orang murid saya pada kategori yang baik, dan pada bahagian yang lemah dan sangat lemah adalah pada bahagian lemah 17 dan sangat lemah adalah 5, iaitu dari sini secara kasar pun kita dapat nampak lebih separuh daripada kelas itu masih pada bahagian lemah dan sangat lemah. Okey, kaedah yang digunakan untuk pengumpulan data awal adalah kaedah temu bual. Saya telah menemu bual guru pembimbing matematik saya, di sekolah yang saya menjalankan kajian ini. Okey, berikut merupakan tiga soalan yang disoal sewaktu temu bual. Temu bual saya adalah bersifat berstruktur kerana dia di dalam bentuk jadual dan mengikut aturan. Soalannya adalah seperti berikut. Okey, pada bahagian tindakan pula, saya telah menggunakan proses model kajian Cambridge dan McTaggart untuk dalam menjalankan kajian sini. Dalam model ini terdapat empat fasa, iaitu yang pertama refleksi, kedua tinjauan, ketiga tindakan, dan pemerhatian, seterusnya merancang tindakan. Saya telah mengaplikasikan model yang saya sebutkan tadi dan menghasilkan kitaran model saya sendiri untuk menjalankan kajian saya beserta intervensi kaedah Dido. Berikut merupakan kitaran bagi intervensi saya. Okey, bagi objektif dan soalan kajian. Okey, objektif pertama iaitu mengenal pasti pola kesalahan murid tahun 4 dalam menjawab soalan penyelesaian masalah matematik. Kedua, meningkatkan tahap kemahiran menjawab soalan penyelesaian masalah matematik murid tahun 4 selepas menggunakan kaedah Dido. Yang terakhir, mengenal pasti persepsi murid tahun 4 terhadap penggunaan kaedah Dido dalam menjawab soalan penyelesaian masalah. Bagi soalan kajian pula, apakah pola kesalahan murid tahun 4 dalam menjawab soalan penyelesaian masalah matematik? Soalan kajian yang kedua, adakah tahap kemahiran menjawab soalan penyelesaian masalah matematik tahun 4 meningkat selepas menggunakan kaedah Dido? Yang terakhir, apakah persepsi murid tahun 4 terhadap penggunaan kaedah Dido dalam menjawab soalan penyelesaian masalah matematik? Okey, bagi peserta kajian pula, 5 orang peserta kajian telah dipilih pada bahagian 5 orang peserta kajian telah dipilih, iaitu pemilihan adalah dibuat akan saya nyatakan sebentar tadi. Ini adalah merupakan sedikit latar belakang berkenaan dengan peserta kajian, iaitu terdapat 4 perempuan dan seorang lelaki dan merupakan murid-murid tahun 4 di sebuah sekolah kebangsaan di daerah kota Kinabalu. Okey, sini merupakan maklumat ringkas bagi peserta kajian. Okey, yang penting di sini, pemilihan peserta kajian adalah berdasarkan markah terendah dalam lembaran kerja yang diberikan, lembaran kerja penyelesaian masalah yang diberikan kepada mereka. Di sini kita boleh nampak markah yang ditempati oleh mereka hanyalah 0 hingga 1 saja, dan mereka telah melakukan ketiga-tiga jenis pola kesalahan yang telah dikenal pasti oleh saya, iaitu pengkaji. Okey, inilah contoh kriteria pemilihan peserta kajian berdasarkan pola kesalahan yang dilakukan telah saya nyatakan tadi. Okey, bagi pelaksana kajian pula, langkah-langkah dan tindakan iaitu terdapat 3 langkah. Pertama, refleksi, merancang intervensi, seterusnya melaksanakan intervensi. Okey, bagi refleksi, kita sudah sedia maklum bahawa murid lemah dalam penyelesaian masalah matematik. Kedua, saya telah merancang kaedah Dido bagi membantu mereka dalam mengatasi kelemahan ini. Dalam pelaksanaan intervensi pula, untuk menerangkan kaedah Dido, saya menggunakan perisian Microsoft PowerPoint sebagai e-pembelajaran, dan sebagai bahan maujud kaedah Dido pula, saya menggunakan penanda buku kaedah Dido sebagai rujukan untuk murid sewaktu membuat latihan atau pada ujian akhir. Dan kad soalan pula diguna untuk membimbing murid menggunakan kaedah Dido dalam menjawab soalan penyelesaian masalah matematik.
Okey, pada bahagian ini pula pelaksanaan aktiviti kaedah Dido. Okey, pada langkah 1, memperkenalkan kaedah Dido melalui perisian Microsoft PowerPoint. Okey, kita boleh nampak terdapat jadual kaedah Dido di sini beserta 3 langkah dia. Langkah 2, memahami dan mengaplikasi kaedah Dido dalam menjawab soalan penyelesaian masalah matematik. Okey, di sini saya sendiri itu pekaji memainkan peranan penting untuk menerangkan kaedah Dido menggunakan contoh soalan. Okey, seterusnya menjawab contoh soalan penyelesaian masalah matematik menggunakan kaedah Dido dalam bentuk kad soalan dan berpandukan penanda buku kaedah Dido. Okey, di sini kita boleh nampak ada kad soalan dan penanda buku kaedah Dido. Di sini giliran murid pula mengaplikasikan kaedah Dido selepas mendapat bimbingan dan tunjuk ajar daripada guru. Okey, langkah keempat iaitu saya akan menyemak isi dan nilai penting jadual kaedah Dido dalam kad soalan, iaitu memastikan apa yang ditulis pada diberi, dicari dan operasi adalah betul. Okey. Langkah 5, mengulang semua langkah 1 hingga 4 pada soalan penyelesaian masalah yang lain, dan terakhir pemerhatian dilakukan sepanjang pelaksanaan ituasi untuk melihat persepsi murid itu terhadap kaedah Dido. Okey. Pada bahagian ini pula 5.2 kaedah mengumpul data, saya telah menggunakan 2 pendekatan, iaitu pendekatan gabungan, iaitu secara pendekatan data secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif, analisis dokumen, temu bual, soal selidik dan pemerhatian. Untuk kuantitatif pula ialah ujian. Okey, cara menganalisis data. Untuk soalan kajian yang pertama, saya telah menggunakan kaedah analisis dokumen beserta temu bual. Instrumennya adalah ujian awal, transkrip temu bual, lembaran kerja penyelesaian dan lembaran kerja penyelesaian masalah, dan cara menganalisis data, mengenal pasti dan mengkodkan pola kesalahan peserta kajian dalam menjawab soalan penyelesaian masalah matematik. Yang seterusnya, menganalisis frekuensi pola kesalahan bagi setiap peserta kajian. Okey, untuk soalan kajian yang kedua, saya menggunakan kaedah ujian, iaitu instrumen ujian awal, ujian akhir. Itu cara menganalisis data, menganalisis perbezaan min dan persisian piawai peratus maka ujian awal dan ujian akhir bagi 5 peserta kajian. Okey, bagi soalan kajian yang terakhir, saya menggunakan teknik, saya menggunakan kaedah pemerhatian dan soal selidik. Instrumen, senarai semak pemerhatian dan borang soal selidik. Apa yang dianalisis ini adalah frekuensi pilihan jawapan item dalam senarai semak pemerhatian dan borang soal selidik bagi setiap pekerja kajian. Maafkan saya, bukan peserta kajian. Okey, bagi dapatan kajian yang pertama, dapatan kajian 1, pola kesalahan murid tahun 4 dalam menjawab soalan penyelesaian masalah matematik. Dapatan kajian 2, peningkatan tahap kemahiran menjawab soalan penyelesaian masalah matematik tahun 4 selepas menggunakan kaedah Dido. Dapatan kajian 3, persepsi murid tahun 4 terhadap penggunaan kaedah Dido dalam menjawab soalan penyelesaian masalah matematik. Okey, kita terus kepada dapatan kajian pertama, iaitu mengenal pola kesalahan. Okey, seperti yang saya maklumkan tadi, saya telah mengenal 3 jenis pola kesalahan pada lembaran kerja penyelesaian masalah. Sekarang saya ingin melihat sama ada pada ujian awal, adakah pola kesalahan itu berulang atau tidak. Ternyata pola kesalahan itu berulang dan kita boleh nampak pada peserta kajian 1 telah saya memperincikan dan menghuraikan setiap soalan berkenaan dengan pola kesalahan yang dilakukan. Okey, ini bagi peserta kajian pertama. Ini bagi peserta kajian 2. Peserta kajian 3, seterusnya peserta kajian 4, dan terakhir peserta kajian 5. Okey, semua hasil dapatan ini telah saya buat satu senarai semak analisis pola kesalahan ujian awal bagi peserta kajian untuk melihat melihat perbezaan bagi setiap peserta kajian dalam pola kesalahan yang telah mereka lakukan. Okey, di sini kita boleh lihat pola kesalahan yang paling tinggi dilakukan ialah K3, tidak menulis ayat matematik bagi setiap soalan penyelesaian masalah. Iaitu sebanyak 25 kali ulangan. Di sini kita dapat lihat setiap peserta melakukan pola kesalahan ini pada setiap soalan yang dibuat oleh mereka. Okey, pada K2,
maafkan saya, pola kesalahan yang kedua tertinggi adalah K1 dan dituruti dengan K2, iaitu sebanyak 15 ulangan dan 6 ulangan. Seterusnya kita pergi kepada kaedah temu bual juga digunakan untuk mengenal pasti pola kesalahan yang dilakukan oleh murid sewaktu menjawab soalan penyelesaian masalah. Di sini pada bahagian yang ditanda merah, kita boleh nampak akibatnya sesetengah murid salah operasi matematik dan operasi penyelesaian masalah yang tidak lengkap untuk menjawab kehendak soalan. Murid juga mengambil remeh dan malas untuk membina ayat matematik berdasarkan soalan. Tema kesalahan. Itu pola kesalahan murid dalam menjawab soalan penyelesaian masalah. Di sini kita dapat nampak bahawa melalui temu bual ini kita juga dapat mengesan pola kesalahan yang biasa dilakukan oleh murid sewaktu menjawab soalan penyelesaian masalah seperti yang diterangkan saya sebentar tadi. Okey, pada dapatan kajian 2 pula, itu peningkatan tahap kemahiran murid dalam menjawab soalan penyelesaian masalah. Kita boleh nampak perbezaan perbandingan ujian awal dan ujian akhir bagi setiap peserta kajian. Okey, ini bagi peserta kajian 1, peserta kajian 2, peserta kajian 3, peserta kajian 4, dan terakhir peserta kajian 5. Okey, seterusnya ini merupakan senarai semak perbandingan markah ujian awal akhir dan ujian awal dan akhir bagi setiap peserta kajian. Di sini kita boleh nampak semua markah ujian meningkat pada ujian akhir. Menunjuk di sini analisis markah ujian awal dan ujian akhir bagi peserta kajian. Okey, di sini kita boleh nampak bahawa min pada peratus ujian awal adalah sangat rendah, itu sebanyak 22% saja, dan pada min peratus pada ujian akhir adalah sebanyak 88, iaitu meningkat sebanyak 66%. Di sini juga kita boleh nampak nilai sisihan piawai yang rendah dan kecil juga menunjukkan bahawa tidak terdapat jurang yang besar antara markah-markah peserta kajian sebelum dan selepas intervensi. Okey, di sini saya lampirkan juga carta palang untuk membandingkan markah awal dan markah akhir peserta kajian. Di sini kita boleh nampak keputusannya semua meningkat. Okey, bagi dapatan kajian 3 pula, itu analisis kekerapan jawapan senarai semak borang pemerhatian pekaji terhadap peserta kajian. Di sini keempat instrumen yang saya nyatakan di sini telah mendapat frekuensi ya, iaitu murid, iaitu suatu respon yang positif lah. Cuma terdapat 2 saja tidak, iaitu pada pelibatan aktif dan minat murid semasa intervensi kaedah DIDO, iaitu sebanyak 2 peserta kajian, yang menunjukkan perlibatan yang kurang aktif dan minat terhadap intervensi kaedah DIDO. Okey, ini merupakan carta palang berkenaan dengan pilihan jawapan. Seterusnya kita pergi kepada analisis frekuensi jawapan borang soal sidik. Dan borang soal ini terdapat 8 item. Di sini semua item dipersetujui oleh peserta kajian kecuali item 5 dan 6. Item 5 yang menerangkan penggunaan masa untuk menjawab soalan penyelesaian masalah yang tidak dipersetujui oleh 2 peserta kajian, dan juga kaedah pada item 6, kaedah DIDO dapat melibatkan diri saya secara aktif dalam pembelajaran penyelesaian masalah matematik juga tidak dipersetujui oleh 2 peserta kajian yang sama. Okey, ini merupakan frekuensi pilihan jawapan borang soal sidik oleh peserta kajian. Okey. Untuk bahagian refleksi pula, secara keseluruhannya semua objektif dan soalan kajian dapat dijawab dengan baik, dan kekuatan pada kajian ini adalah selari dengan pencapaian objektif, iaitu yang pertama mengenal 3 pola kesalahan murid tahun 4 dalam menjawab soalan penyelesaian masalah matematik. Seterusnya meningkatkan tahap kemahiran murid tahun 4 dalam menjawab soalan penyelesaian masalah matematik.
Yang terakhir, persepsi murid tahun 4 yang positif terhadap penggunaan kaedah Dido dalam menjawab soalan penyelesaian masalah matematik. Okey, untuk kelemahan pula, bilangan peserta kajian yang kurang dan terhad kepada sekumpulan murid sahaja. Seterusnya, tempoh pelaksanaan kajian yang singkat. Yang terakhir, aktiviti intervensi yang kurang menarik. Okey, pada bahagian cadangan tindakan susulan pula, saya akan menguraikan cara penambahbaikan untuk setiap kelemahan yang dikenal pasti. Okey, bagi aspek peserta kajian, bilangan peserta kajian boleh ditambah pada kajian lanjutan. Maksudnya kita boleh libatkan sekali pada murid yang pada kategori sederhana, lemah dan sangat lemah. Untuk aspek aktiviti pula, aktiviti yang lebih menarik untuk boleh dibuat untuk menaikkan semangat murid untuk belajar kaedah Dido. Seperti contoh, video animasi pembelajaran kaedah Dido dan memberi soalan penyelesaian masalah matematik menggunakan aplikasi Kahoot juga boleh digunakan. Bagi aspek masa, tempoh pelaksanaan kajian boleh dipanjangkan pada kajian lanjutan. Dengan contohnya, intervensi kajian boleh dilaksanakan pada 2 kitaran agar pemahaman dan pengaplikasian terhadap kaedah Dido lebih baik bagi murid-murid yang lemah dalam penyelesaian masalah matematik. Bagi aspek tajuk pula, tajuk kajian boleh diperluaskan kepada murid tahap 1 atau tahap 2. Okey, seterusnya kita pergi kepada gambar-gambar pada suatu kajian. Okey, pelaksanaan ujian awal, pelaksanaan kaedah intervensi kaedah Dido, dan terakhir pelaksanaan ujian. Saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.